Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihil hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita menaikkan salat fardu subuh secara berjemaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati, dan Allah sentiasa memberikan perlindungan kepada kita, insya-Allah. Kita masih lagi dalam ciri-ciri alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, yang mana ciri-ciri ini ditafsirkan oleh ayat 69 surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di mana Allah sebut, dan sesiapa yang taat kepada Allah, sesiapa yang taat kepada Rasul, mereka ini bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Berbeza dalam Fatihah Allah sebut siratal ladzina an'amta alaihim dalam bentuk khitab. Apa khitab? Kita bercakap dengan Allah. Siratal ladzina an'amta, orang-orang yang engkau berikan nikmat. Adapun dalam surah An-Nisa ayat 69 dalam bentuk ghaibah, kita tak bercakap dengan Allah, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kerana dalam solat ni kita khitab, kita bermunajat, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah bahaskan 3 ciri, iaitu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, wali-wali, wasyuhada. Dan minggu lepas hari Khamis kita bahaskan tentang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, macam mana ni di syurga ada banyak isteri ni, orang perempuan tak cemburu ke? Jadi ini semua adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan jangan bimbang, di syurga tidak ada dengki, sakit hati, cemburu dan sebagainya. Kerana bila seseorang itu masuk syurga, Allah dah cabut
di mana Allah sebut dalam surah Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut sesuatu yang ada dalam dada mereka, penyakit-penyakit benci, dengki, sakit hati, bengang, cemburu. Jadi tak ada isu. Tak ada isu tentang cemburulah dengan madu-madu di syurga. Tidak ada apa-apa perasaan benci yang negatif, tak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim, Allah dah cabut, Allah dah hilangkan. Jadi inilah kebahagiaan yang hakiki di syurga, bila dalam hati kita tak ada perasaan sakit hati, dengki, dendam, benci. Di dunia inilah yang menjadi ujian kepada setiap manusia, ada perasaan-perasaan begini. Begitu jangan bimbang, bila Allah dah hilangkan, nazakna, kami dah cabut. Mana nazak yang kita guna dalam bahasa Melayu, nazak. Nazak ni untuk orang yang nak mati. Cuma nazak dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu ni berbeza. Orang Melayu nazak ni dah kritikal, tapi kadang-kadang dia baik, dia nazak seminggu dah ICU, tapi alhamdulillah sembuh kan. Tapi dalam bahasa Arab nazak ni cabut. Bila dah malaikat cabut, tak mungkin dia patah balik. Cuma itu istilah yang digunakan berbeza kita dengan orang Arab. Jadi Allah cabut semua ni, dan kita hidup dalam syurga dalam keadaan yang aman damai. Tidak ada apa-apa dengki, benci dan seumpamanya. Itu jawapan kepada ada yang bertanya minggu lepas, kalau dah banyak isteri, adakah wanita ini tak cemburu ke, marah ke, sakit hati ke dengan madu-madunya di syurga? Maka jawapannya tidak ada. Jadi kita kembali kepada sifat yang terakhir daripada 4 sifat, 4 ciri atau 4 golongan. 4 golongan. Golongan yang keempat ialah as-salihin. Untuk kita dapat nikmat Allah yang kekal dalam syurga, tak dapat capai tahap Nabi, kerana Nabi ni dah habis. Tak dapat capai tahap wali, tak dapat capai tahap syuhada, mati syahid. Yang keempat, yang terakhir ialah martabat orang-orang soleh. Siapakah orang-orang soleh yang dimasukkan? Ulama mentafsirkan orang-orang soleh ni al-qaim bi hukukillah wa hukukin nas. Definisi orang soleh ialah al-qaim, orang yang melaksanakan hukukillah, hak-hak Allah, wa hukukin nas, dan hak-hak manusia. Bukan senang nak senang kan? Bukan senang nak jadi orang soleh. Walaupun soleh ni nombor 4 yang last sekali, tetapi soleh pun susah. Soleh pun susah, kerana dia menunaikan hak Allah dan hak manusia. Kadang-kadang kita ni hak Allah sempurna, kadang-kadang kan, dari sudut solatnya jaga, solat berjemaah, solat khusyuk, puasanya, puasa Isnin, hari ni puasa, hari Khamis puasa, puasa hari-hari cerah, hari-hari putih, atau lebih baik lagi selang sehari puasa. Dari segi ibadah zakat, setiap tahun keluarkan zakat, sedekah, infak, wakaf, semua dia buat, selalu dia buat. Bab ibadah, zikir, Masya Allah, sentiasa lidahnya terkumat kamit, ikut sunnah Nabi. Kana Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Baginda Nabi SAW sebut nama Allah setiap keadaan, setiap tempat, setiap masa. Tetapi dengan manusia dia gagal. Dengan manusia, dengan jiran, dengan office mate, dengan orang-orang yang jalan raya, dengan kawan-kawan di masjid. Islam ni dia mendidik kita untuk sempurna
hubungan kita dengan Allah dan sempurna hubungan kita dengan manusia. Hatta dalam masjid sekalipun, dalam masjid pun jaga hubungan. Apa contoh hubungan yang Nabi suruh kita jaga dengan manusia walaupun di masjid kita menyembah Allah? Antaranya Nabi sebut tentang suara kan. Dalam hadis sebut ala likullin munajin li rabbih, ketahuilah kamu semua bermunajat dengan Tuhan. La yu'zianna ba'dukum ba'dha, dalam ibadah kita bermunajat jangan ganggu orang lain. La yu'zi, jangan sakiti orang lain ketika ibadah. Apa maksud sakiti? La yarfa'anna ba'dukum 'alal ma'di bil qira'ah. Maksud menyakiti Nabi sebut jangan kuatkan suara. Jangan kuatkan suara sehingga orang sebelah terganggu. Dalam mazhab Syafi'i kita mesti dengar telinga sendiri, tapi tak perlu kita dengarkan telinga imam, telinga orang belakang, telinga sebelah. Cukup telinga sendiri. Ustaz, saya kuat ni ustaz, sebab suara sekeliling tu tak, orangnya bukan tak, suara sekeliling tu mengganggu. Jadi kan kita perlu dengar telinga sendiri. Itu salah faham. Bila ada suara-suara, suara aircon contohnya, suara kipas, suara imam, tak perlu lawan. Kita tetap volume tu, tetap suara tu macam biasa. Walaupun tak dengar pun tak apa. Ulama kata tak dengar pun tak apa kalau ada gangguan suara. Mana kita boleh dengar kalau dalam keadaan sunyi sepi. Itu maksudnya. Kalau kita nak lawan suara, jenuhlah kita nak lawan. Sebab tu Nabi sebut la yarfa'an, jangan ganggu. Orang soleh ni kita kena ingat, orang soleh tak ganggu orang, tak menyusahkan orang. Baik suara, kadang-kadang dari sudut bahu kita, bahu kita. Nabi sebut khairukum alyanukum manakib fis solah. Sebaik-baik kamu orang yang lembut bahunya dalam solat. Maksudnya dia jagalah orang sebelah. Kalau angkat taklah terlampau tinggi sangat sehingga mengganggu orang sebelah. Kalau sujud tak kembang sangat kepak dia tu sehingga orang sebelah tak tahu nak letak muka dekat mana. Memanglah lelaki ni angkat renggang. Beza lelaki perempuan renggang, lelaki perempuan rapat. Beza. Tapi jangan renggang sangat kalau ada orang sebelah. Kalau seorang-seorang tak apalah renggang pun. Ini pernah kan, kita pun tak tahu nak letak mana muka. Dah kiri kanan pakat-pakat, kembangkan sayap masing-masing. Kembangkan sayap perniagaan tak apa, jangan kembangkan sayap sayap tubuh kita. Ini Nabi sebut sebaik-baik kamu orang yang lembut manakib, lembut bahunya. Maksudnya jaga hati orang sebelah, suara, keadaan. Tahiyat akhir, contohnya tahiyat akhir kan, ini penting. Ibadah tapi jangan kita merobek ukhuwah kan. Bila kita tahiyat akhir, sunat dalam mazhab Syafi'i at-tawarruk, duduk tawarruk, menyenggeng ke menyendeng? Menyenggeng kot. Menyenggeng ke kiri. Kita letak punggung kiri kita di lantai, sunnah. Tapi kalau dalam keadaan sempit, tak perlu kita menyenggeng sehingga kita pijak lenyek kaki orang sebelah. Lepas tu imam baca doa lama pula. Lama kita kena lenyek sakit. Lepas tu saiz kita berbeza, kita kecil, orang sebelah besar, sakit. Jadi lebih baik kita duduk iftirash, kerana menyakiti orang lain itu haram. Menyakiti orang lain itu haram. Adapun kita solat duduk tawarruk itu sunat. Kalau boleh tawarruk tanpa mengganggu orang lain. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, hukumnya haram. Payah nak jadi orang soleh ni susah tuan-tuan. Dalam isu ibadah pun susah. Nak ikhlas, nak khusyuk, nak sentiasa istiqamah zikir kita, doa kita sentiasa cepat bila Allah panggil. Tapi yang susah lagi akhlak mulia. Parking kan. Kita kadang-kadang menyusahkan orang lain, parking belakang orang lain. Tak apa kalau dah tak ada, tapi lepas salam tu kita alert lah.
Saya pun tadi pusing-pusing juga, saya lambat. Lambat, pusing-pusing. Baik jaga nampak saya, oh ustaz dia cari mana-mana tempat yang ada kon dia elakkan. Tapi kalau masjid bagi ruang untuk special lagi baiklah. Sebab kita datang kadang-kadang tak dalam keadaan yang orang kata tak dapat parking. Pernah juga hari Jumaat saya parking 3 bulan lepas, parking kat luar hari Jumaat kan. Parking tak ada parking dalam, kita pun parking luar kan. Kalau boleh ada sedia lagi baik. Tak wajib. Lagi baik kalau ada sedia. Bukanlah kita ni tetamu hormat, tapi lebih baik sebab kita datang dari jauh, lebih baik. Jadi kita pun, saya pun nak blok parking pun fikir juga kan, jemaah, sebab saya lambat habis kuliah. Jadi kita kena fikir semua keadaan. Jiran Nabi sebut la yu'min allazi, orang-orang yang disakiti jirannya. Mana Nabi sebut tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi sebut. Mana tak beriman tu tak sempurna, bukannya dia kafir. Jangan salah faham pula. Kita takwil. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Orang yang jirannya disakiti. Allazi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Nabi sebutlah hadis sahih. Yang tak selesa, tak selamat, tak aman jirannya daripada perangai kita. Jadi semua sudut. Jadi kita ni nak jadi soleh ni bukan senang. Hubungan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan ibu, hubungan dengan jiran, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang-orang sekeliling. Jadi kita kena sentiasa ada progres, ada kemajuan akhlak. Sebab tu paling berat pada timbangan ialah akhlak. Asqalu syai'in fil mizan husnul khuluq. Seberat-berat amal yang memberat timbangan adalah akhlak. Susah kan? Akhlak dengan orang sebelah, akhlak dengan jiran, akhlak dengan kawan kerja, susah. Akhlak ni kita tidak menyakiti orang lain selagi mana benda tu Allah redha. Tapi kalau kita nampak maksiat, kita tegur dengan cara baik, dia sakit hati, tu tak apa. Engkau ni menyakiti aku bukan selalu pendek, biarlah. Tak boleh lah macam tu kan. Kadang-kadang kita perlu menyakiti untuk dapat redha Allah. Tapi kena akhlak baik juga. Seperti mana kisah Harun Ar-Rasyid dengan seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia jumpa Harun ni, dia seorang khalifah dengan tentera dia lalu dekat pasar. Datang lelaki ni, "Hei khalifah, ittaqillah, bertakwalah ya khalifah. Buat baik, jangan maksiat." Kan? Dia sound direct. Maka khalifah pun senyum. Panggil dia. Dia kata dekat dia punya tentera dia, panggil lelaki ni. Bukan kena tangkap. Panggil, jamu. Kan? Sonok. Kena sound direct. Terus dijamu. Lepas tu sampai istana, dia pun makan dengan khalifah special. Habis makan semua, khalifah tanya, wahai lelaki, aku tanya kau ni, aku dengan Fir'aun mana lebih jahat? Tentulah Fir'aun, takkan kau kot kan. Engkau dengan Nabi Musa mana lebih baik? Tentulah Nabi Musa. Habis tu Allah sebut, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hei Musa, hei Harun, pergilah berjumpa dengan Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas, tagha, melampau. Walaupun melampau, faqula lahu qawlan layyina, ucaplah kepada keduanya, kepada Firaun, qawlan layyina, ucapan yang lembut, layyin, lembut, yang baik, elok-elok. Sebab apa? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Bila cakap lembut, dia boleh menyebabkan seseorang itu yatadhakkar, dia ingat kembali, aw yakhsha, ataupun takut kepada Allah. Jadi kalaulah aku ni yang kau kata Fir'aun lebih jahat, engkau ni yang kau kata Nabi Musa lebih baik, maka lebih patutlah engkau bercakap lembut. Jadi ini akhlak. Akhlak ni sangat susah sebab kita ni dikuasai oleh nafsu dan syaitan.
nafsu kita nak tegur, nafsu kita nak marah, nafsu kita nak dia dengan anak-anak, dengan isteri, dah tak ada masa nak cakap elok-elok dah ustaz, hambur je, bagi je apa yang kita nak, susah. Sebab tu akhlak mulia. Dan akhlak mulia juga rumah yang paling tinggi. Rumah di syurga ada tiga jenis. Fi rabadil jannah, di halaman syurga. Yang kedua wasatil jannah, di tengah syurga. Yang atas sekali fi a'lal jannah, paling tinggi. Untuk siapa? Nabi sebut ana zaimun, aku jamin, aku garanti, baitan fi a'lal jannah, rumah di syurga yang paling atas. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquh, siapa akhlaknya yang baik. Jadi kita kena progreskan, majukan ibadah kita. Nak jadi orang soleh ni bukan senang kan. Ilmu kita, solat duha tambah lagi, solat tahajud tambah lagi, sentiasa zikir kita, selawat kita. Kita seiring akhlak kita dengan semua orang, dengan jiran, dengan tetamu. Kali terakhir bila kita pergi rumah jiran kita, kali terakhir bila jiran makan makanan kita, itu semua kita kena muhasabah supaya kita dapat jadi akhlak yang baik paling kurang. Sebab ini yang terakhir ni, level akhir soleh. Kalau soleh pun tak ada, maka itu sangat bahaya, mendedahkan kita kepada neraka walaupun kita ada iman. Sebab Nabi sebut iman sekecil zarah pun pasti masuk syurga, tapi setelah mana mengharungi neraka trilion tahun. Sebab neraka ni sangat lama, tak ada neraka setahun 2 tahun, tak ada. Itu yang kita bimbang tu. Kita mesti paling kurang jadi orang soleh. Apa orang soleh? Hubungan dengan Allah baik, khusyuknya, ikhlasnya, dan juga hubungan dengan manusia baik, semua jenis manusia. Bukan yang kita kenal. Kadang-kadang kita kenal baik. Sebab tu Nabi sebut antakra as-salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Bagi salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang kau tak kenal. Payah ni. Kepada orang yang kenal. Mana kita buat baik kepada semua orang, walaupun dalam keadaan kita tak kenal dia. Kerana baik ni kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Jadi habis martabat soleh. InsyaAllah esok kita bahaskan tentang amin. Amin. Setelah habis waladhdallin, maka kita sebut amin. Walaupun amin bukan Fatihah, tapi amin ni dia kata apa? Aksesori lah. Aksesori Fatihah. Kerana Fatihah ada doa, jadi kita nak tahu asal usul amin dan hukum amin esok insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina innaka samid du'a. Allahumma harsna bi 'ainika allati la tanam wa knufna bika fil ladzi la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhlikna wa anta raja'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.